Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan pandang serius peningkatan kes jenayah membebitkan remaja dan kanak-kanak bawah umur. Dalam hal ini, pengarahnya Syed Sidok menarik perhatian bahawa remaja seawal umur 12 tahun turut dikesan terlibat dengan jenayah termasuk mencuri dan pecah rumah. Situasi ini katanya disebabkan pengaruh rakan-rakan selain remaja dan kanak-kanak terlibat itu dipengaruhi dengan penyalahgunaan dadah dan pengambilan air ketum. Yang banyak adalah kes-kes jenayah mencuri, pecah rumah dan sebagainya lah. Itu yang berlaku. Dan kita percaya daripada laporan pegawai akhlak bahawa mereka ini mungkin mencuri ataupun melakukan jenayah kalau disebabkan terpengaruh dengan aktiviti yang kurang sihat. Contohnya mungkin minum air daun ketum ataupun makan pil. Itu sebabnya mereka mencuri lah. Ini yang menyebabkan statistik meningkat. Lagipun mungkin juga di Kelantan ini adalah merupakan sempadan Thailand. Jadi mungkin benda ini ada pengaruh daripada negara jiran. Sepanjang tahun 2016, ramai 441 remaja bawah 18 tahun ditahan kerana terlibat dalam jenayah. Manakala pada tahun lepas, 585 orang dan sehingga September tahun ini 415 orang. Mereka ditahan antaranya penghuni pusat pemilihan rumah tunas parti atau dikenakan bond berkelakuan baik. Kesibukan ibu bapa bekerja serta kurang perhatian dilihat punca remaja berkenaan mudah dipengaruhi rakan-rakan dan terjerumus dalam penyalahgunaan dadah. Remaja yang terlibat itu sama ada masih bersekolah atau berhenti sekolah memerlukan bimbingan supaya masa depan mereka tidak gelap. Pelbagai program dilaksanakan bagi memberikan kesedaran kepada remaja terlibat supaya mereka memahami hak sebagai kanak-kanak berumur dan kaedah untuk mengelak daripada terjebak dalam jenayah dan penyalahgunaan dadah. Ini merupakan beberapa orang suspek kanak-kanak remaja yang telah ditahan kerana didapati membakar pusat tahfiz yang telah berlaku beberapa tahun yang lepas. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 20 Julai depan sebagai tarikh serahan hujahan bertulis bagi kes seorang remaja 19 tahun yang didakwa membunuh 23 penghuni pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah 3 tahun lalu. Di antara punca kanak-kanak terlibat dengan jenayah. Terlalu ingin mencuba sesuatu yang baharu, itu punca utama majoriti kanak-kanak melakukan jenayah. Dan bukannya disebabkan masalah dalaman keluarga, kebanyakannya melibatkan kes jenayah harta benda seperti samun dan curi. Pengenalan jenayah kanak-kanak. Seksyen 83 Kanun Keseksaan Malaysia merupakan salah satu kecualian am atau dalihan yang diperuntukkan bagi tertuduh yang melakukan jenayah. Kecualian ini secara khususnya memberi perlindungan kepada tertuduh yang berumur di antara 10 hingga ke 12 tahun yang belum mencapai tahap kematangan untuk mengetahui keadaan dan akibat perlakuan jenayah yang dilakukan. Walau bagaimanapun, peruntukan bagi dalihan ketidakmatangan ini sangat kabur memandangkan terma ketidakmatangan tersebut tidak pernah ditakrirkan dalam konteks kanak-kanak yang melakukan jenayah. Definisi kanak-kanak terbahagi kepada dua, iaitu menurut dari undang-undang dan menurut daripada prosiding jenayah. Menurut dari undang-undang ialah seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Menurut prosiding jenayah ialah seorang yang mencapai umur bagi tanggungjawab ke atas jenayah sebagaimana yang ditetapkan dalam Seksyen 82 Kanun Keseksaan Akta 574. Seterusnya, kita masuk kepada elemen jenayah kanak-kanak. Pertama, berdasarkan prinsip Undang-Undang Latin iaitu Actus non facere nisi mensit rea, bermaksud tiadanya sabitan jenayah kecuali melalui niat seseorang itu. Kedua, mensabitkan jenayah tertuduh hendaklah dibuktikan melalui perbuatan actus reus dan mempunyai niat jahat mens rea. Ketiga, umur jenayah kanak-kanak di Malaysia mestilah 10 tahun ke atas dalam Seksyen 82 Kanun Keseksaan. Keempat, dalam pengecualian jika individu berumur 10 tahun ke atas tetapi bawah 12 tahun masih tidak sempurna akal, maka dikecualikan juga
berada di bawah Seksyen 83 Kanun Keseksaan. Seterusnya, jenayah kanak-kanak terbahagi kepada 3 kategori. Terdapat 3. Pertama, kanak-kanak berumur 10 tahun. Kedua, kanak-kanak berumur lebih 9 tahun tetapi kurang daripada 14 tahun. Ketiga, kanak-kanak berumur lebih 14 tahun. Saya akan terangkan kanak-kanak bawah umur 10 tahun. Kategori ini menerangkan bahawa kanak-kanak yang bawah umur 10 tahun akan dikecualikan daripada tanggungjawab jenayah dalam semua hal. Ini kerana menurut common law, kanak-kanak akan dikecualikan dari menanggung sebarang perbuatan jenayah sehinggalah kanak-kanak tersebut mencapai umur 7 tahun, iaitu menjelang hari ulang tahun kelahirannya pada umur yang telah ditetapkan. Kaedah ini dikenali umum yang mana kanak-kanak itu dikatakan sebagai Dolly Incapable. Dolly Incapable bermaksud ketidakupayaan seseorang untuk melakukan jenayah. Hal ini boleh digunakan dalam konteks kanak-kanak di bawah umur 10 tahun. Walaupun kita jelas bahawa keterangan ini menunjukkan bahawa mens rea iaitu niat jenayah itu sendiri daripada kanak-kanak tersebut telah melakukan akt terserius iaitu perbuatan, namun mereka tidak boleh disabitkan atas kesalahan jenayah sekiranya masa kejadian yang berlaku mereka belum lagi mencapai had umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan umur mereka belum lagi mencapai 10 tahun. Hal ini kerana umur 10 tahun masih lagi dianggap rendah bagi mempertanggungjawabkan sesuatu tanggungjawab jenayah kepada seseorang. Dolly Incapax. Like many legal studies terms, it has its origin in Latin and means incapable of doing wrong. The basic premise is that a child under 10 is incapable of knowing that what they have done is wrong. This means they cannot be held legally responsible for both a criminal or civil offence. The idea behind this is that children are not developmentally aware enough of the consequences of their actions. From 10 to 14, this developmental awareness is basically a sliding scale. And so for each individual case, the court assesses how much the child was aware that their actions were indeed wrong. Once a child reaches the age of 15, Dolly Incapax is no longer applicable. So that's Dolly Incapax. Kanak-kanak lebih dari 9 tahun tetapi kurang daripada 14 tahun. Kanak-kanak ini dikecualikan daripada tanggungjawab jenayah jika pesalah umur tidak lebih 9 tahun dan tidak kurang dari 14 tahun, melainkan pendakwaan boleh membuktikan bahawa bukan sahaja perbuatan jenayah yang disertakan dengan niat perbuatan tetapi telah berbuat sedemikian secara budi bicara khianat. Menurut Hale, keadaan ini memerlukan pembuktian bahawa kanak-kanak tersebut boleh membezakan di antara baik dan buruk semasa kesalahan tersebut dilakukan. Yang terakhir, kanak-kanak berumur lebih dari 14 tahun. Apa yang kita tahu, kanak-kanak yang berumur lebih dari 14 tahun akan dianggap sebagai bertanggungjawab bagi setiap tindakan mereka, seolah-olah mereka sudah pun berumur lebih 40 tahun. Oleh itu, bagi mensabitkan kanak-kanak tersebut hanya perlu kepada bukti mens rea sebagaimana yang diperlukan dalam kes-kes yang melibatkan orang dewasa. Mari kita lihat Mahkamah Juwana tahun 1947 atau Mahkamah Kanak-kanak, iaitu Mahkamah Juwana merupakan mahkamah yang membicarakan pesalah-pesalah yang berumur kurang dari 18 tahun. Juwana bermaksud seseorang yang telah mencapai umur bagi tanggungjawab ke atas jenayah yang ditetapkan di bawah Seksyen 82 Kanun Keseksaan. Mahkamah Kanak-kanak pula di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Kanak-kanak bermaksud seseorang di bawah umur 14 tahun. Seterusnya, kesalahan-kesalahan seksual oleh kanak-kanak mengikut 3 negara. Pertama, negara England. Kedua, negara India. Ketiga, negara Malaysia. Seterusnya, negara England. Kes seksual rukun Seksyen 1. Akta Kesalahan Seksual 1992. Kanak-kanak lelaki kurang 14 tahun di England dianggap tidak melibatkan kesalahan persetubuhan. Kanak-kanak tersebut tidak bertanggungjawab dengan kes seksual tersebut. Negara India. Kanun Keseksaan India Seksyen 82.
Kanak-kanak kurang 7 tahun tidak disabitkan mana-mana kesalahan jenayah. Kanak-kanak lelaki kurang 12 tahun tidak boleh didapati bersalah melakukan rogol, percubaan merogol atau perbuatan kelucahan melampau. Negara Malaysia, Akta Keterangan 1950 memperuntukkan satu peruntukan khusus bahawa lelaki di bawah umur 13 tahun adalah tidak berkeupayaan melakukan kesalahan rogol. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke pengecualian kanak-kanak. Apa yang diterangkan di dalam pengecualian kanak-kanak adalah dia menerangkan tentang dua seksyen yang berada di dalam pengecualian kanak-kanak, iaitu seksyen 82 yang mana menerangkan berkenaan dengan perbuatan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 10 tahun. Kemudian kanak-kanak tersebut di bawah penjagaan ibu bapa, dan di akhir sekali adalah tidak dikenakan sebarang pertahanan atau apa-apa hukuman sekalipun. Kita akan lihat contoh kes dalam seksyen 82, kes Walters. Kanak-kanak ini berumur 7 tahun telah mencuri sebuah basikal roda 3. Kemudian dia telah membawa balik basikal tersebut kepada kedua ibu bapanya. Ibu bapanya didakwa dengan kesalahan menerima harta curi. Tetapi ibu bapanya tidak pernah tersalah dengan kesalahan terima harta curi. Oleh itu, mahkamah telah memutuskan kanak-kanak itu duly incapax, iaitu tiada kesalahan curi dilakukan. Hal ini kerana kanak-kanak yang berumur di bawah 10 tahun dianggap sebagai tidak berkeupayaan melakukan jenayah. Kita lihat di dalam seksyen 83. Di dalam seksyen ini, ia menerangkan berkenaan dengan yang pertama, perbuatan kanak-kanak berumur lebih dari 10 tahun tetapi kurang 12 tahun, iaitu belum cukup akal. Yang kedua, menentukan kanak-kanak itu melakukan kesalahan ataupun tidak, iaitu melihat pada keadaan pada masa tersebut. Dan yang ketiga, jika kanak-kanak itu tahu perbuatan itu memudaratkan atau ancaman itu bahaya, maka akan dikenakan undang-undang terhadap kanak-kanak tersebut. Kita akan lihat contoh kes dalam seksyen 83, kes Ulam Mahaprata, seorang kanak-kanak bawah 12 tahun pada 1950. Dia telah mengambil sebelah pisau dan mengacukan ke arah mangsa sambil menyatakan bahawa ia akan mencincang mangsa. Dia telah melakukan dan mangsa mati. Ia menunjukkan bahawa dia faham apa yang diucap dan apa yang dilakukan. Kemudian kanak-kanak tersebut telah mencapai tahap kematangan kerana dia tahu apa yang dia lakukan. Seterusnya kita akan masuk ke dalam kecuaian dan pengabaian jenayah kanak-kanak. Ia terbahagi kepada 3 maksud. Yang pertama, menurut Islam. Ia diambil dari bahasa Arab iaitu tafrid atau taksir. Tafrid atau taksir bermaksud kecuaian atau kurang berhati-hati. Menurut sudut perundangan, ia merupakan suatu peninggalan oleh seseorang yang waras yang mana perbuatan itu tidak sepatutnya dilakukan. Istilah lain menggantikan tafrid iaitu khata'. Khata' bermaksud tidak sengaja atau tersilap. Manakala yang ketiga, menurut perundangan sivil, walaupun seseorang kanak-kanak itu tidak didera secara fizikal atau seksual, ibu bapa anak tersebut masih dianggap melakukan kesalahan apabila mereka mengabaikan kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Kecuaian atau pengabaian menurut UNICEF Malaysia bererti satu bentuk penderaan yang paling lazim berlaku dan akan mengancam nyawa, namun biasanya sukar dikenal pasti. Seterusnya adalah denda bagi kanak-kanak yang melakukan jenayah. Yang pertama, kanak-kanak tersebut dihantar ke sekolah di bawah kelulusan sekolah Henry Geni. Yang kedua, membayar denda yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah. Yang ketiga, dikenakan sebatan tidak lebih 10 kali. Yang keempat, hukuman penjara berumur 14 tahun ke atas. Dan yang kelima, dilepaskan sekiranya berkelakuan baik. Apakah hak asasi kanak-kanak yang kita tahu?
pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, mempunyai keluarga yang bahagia. Yang ketiga, hidup berkomuniti. Yang keempat, pendidikan yang terbaik. Yang kelima, perlindungan. Yang keenam, diberi bantuan yang sewajarnya. Kesimpulan keseluruhan jenayah kanak-kanak adalah seperti berikut. Secara keseluruhannya, Akta Kanak-Kanak ini telah menitik beratkan tentang kehidupan serta keperluan kanak-kanak dan juga hak mereka yang mereka patut miliki. Namun begitu, suatu perbuatan yang dilakukan oleh kanak-kanak adalah bermula daripada didikan ibu bapa mereka sendiri, baik dari segi perbuatan, percakapan dan tingkah laku mereka. Sebagai ibu bapa, kita seharusnya menunjukkan teladan yang terbaik terhadap anak-anak supaya mereka dapat mengikuti teladan tersebut. Proses keadilan untuk kanak-kanak adalah tertakluk di dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Melalui akta tersebut, kes kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah akan dibicarakan di dalam MBK. Kanak-kanak akan dilindungi oleh undang-undang jika mereka menjadi saksi suatu kes. Penghakiman adalah berdasarkan prinsip menjaga kebajikan kanak-kanak serta untuk tujuan pemulihan, bukannya menghukum. Berikut merupakan kronologi kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Intifakiyah Datuk Keramat Kuala Lumpur yang telah meragut lebih 21 nyawa pelajar tahfiz dan 2 orang warden.